Kita pun dan pernah juga kita dengar ada orang bagi kita kata malaikat ngirim salam kawan-kawan kita mai. Dan waktu kita sakit demam, kawan-kawan kita mai ziarah di rumah, lalu depa sampaikan salam kepada malaikat maut. Kawan-kawan kita kan, dia ni nak bang malaikat maut ngirim salam, dia melawak. Kawan-kawan kita kan perangai baharan jadah kat ulama. Dia kata Tok Wan kita nak mati dah. Dia kata Tok Wan teringin makan KFC, pergi beli 2 ketuik pergi dia. Lagi tak beli rugi. Pasal benda boleh makan, beli lah. Tapi kalau kita Tok Wan teringin nak main swimming pool, mampu. Terus pergi jahanam pergi honda. Nabi Isa alaihi salam baginda ialah Al-Masih Isa bin Maryam yang disandarkan nasab keturunannya kepada ibu baginda. Baginda dilahirkan dengan kehendak Allah tanpa kewujudan seorang bapa untuk menyempurnakan proses penciptaan manusia. Ada di kalangan manusia yang dilahirkan tanpa bapa dan ibu, iaitu Nabi Adam. Ada juga manusia yang dilahirkan tanpa ibu sahaja, iaitu Sayyidatina Hawa. Dan ada manusia yang dilahirkan dari ibu dan bapa, iaitu baki manusia yang lain. Ada juga yang dilahirkan daripada ibu tanpa bapa, iaitulah Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi disebutkan nama Nabi Isa alaihi salam digelar dengan Al-Masih. Ada gelaran Nabi Isa namanya Al-Masih. Dan dibincangkan oleh para ulama apakah maksud Al-Masih tersebut. Kerana Al-Masih ni ada juga pada Dajjal, disebutkan kepada Al-Masih Dajjal. Jadi apa maksud Al-Masih Isa dengan Al-Masih Dajjal? Tuan-tuan, Al-Masih datang pada perkataan masaha, sapu. Jadi katanya Nabi Allah Isa alaihi salam ada mukjizat yang diberikan oleh Allah, hanya dengan sapuan akan boleh menghidupkan yang mati. Sapu hanya dengan sapu boleh menyembuhkan penyakit. Orang buta dari sapu celak. Jadi ini kelebihan Nabi Isa AS. Dengan sapu akan menghidupkan yang mati, akan menyembuhkan yang sakit dan sebagainya. Jadi digelarkan Al-Masih. Kenapa Dajjal juga diberikan gelaran Al-Masih? Kerana Dajjal juga tuan-tuan dirahmati Allah diberikan beberapa kelebihan yang luar biasa. Nanti Dajjal akan turun di hujung dunia, dan dia juga boleh menipu dayakan manusia dengan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti, sebagai ujian kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Dajjal ni penipu. Betul, Al-Masih Dajjal ni nampak macam tu tapi menipu. Dia akan berlawan dengan Al-Masih Isa bin Maryam. Itu secara ringkas yang saya sebut. Jadi Nabi Isa alaihissalam adalah satu-satunya nabi yang lahir tanpa ayah. Itu yang dilahirkan oleh ibunya Siti Maryam alaihissalam. Siti Maryam seorang perempuan yang belum berkahwin, tapi telah dipilih oleh Allah untuk melahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi Siti Maryam itu kan perempuan yang terbaik zaman tu. Siti Maryam perempuan terbaik zaman tersebut, paling baik. Jadi Allah pilih dia untuk lahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW, katanya Siti Maryam antara perempuan yang akan berkahwin dengan Nabi kita Muhammad SAW di dalam syurga kelak. Siti Maryam. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah, disebutkan antara perempuan-perempuan yang berada di dalam syurga nanti antaranya adalah Maryam binti Imran, kemudian Fatimah bintu Muhammad, kemudian Khadijah dan Asiyah isteri Firaun. Ini antara perempuan yang akan jadi ketua di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga lelaki yang hebat, lelaki yang sempurna di dalam dunia ni ramai. Tetapi perempuan yang terbaik, perempuan yang hebat dalam dunia ni tak ramai. Antara yang disebutkan 3 orang, iaitu Maryam binti Imran, kemudian Asiyah isteri Firaun, kemudian Khadijah binti Khuwailid isteri Nabi kita Muhammad SAW. Ini antara perempuan-perempuan terbaik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan kerana itu di dalam syurga nanti antara yang akan jadi isteri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Siti Maryam. Kemudian disebutkan juga Asiyah isteri Firaun juga akan jadi isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berkahwin dengan Nabi. Jadi kalau Asiyah berkahwin dengan Nabi, dia adalah janda ataupun bekas isteri orang.
manakala Maryam anak dara. Jadi yang kahwin dengan Nabi anak dara Siti Maryam nanti. Maksudnya yang tak berkahwin, yang belum berkahwin, Siti Maryam tak kahwin dah dunia. Jadi Siti Maryam akan kahwin dengan Nabi dalam syurga. Itu kategori anak dara. Manakala yang kategori yang pernah berkahwin, Asiah, perempuan ataupun isteri kepada Firaun, dia juga akan berkahwin dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara tuan-tuan dan rahmati Allah, maksudnya Maryam ni orang yang luar biasa, bukan calon-calon orang, sampai dipilih oleh Allah untuk menjadi isteri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama bincang tuan-tuan dan rahmati Allah, antara yang terbaik isteri Nabi Siti Khadijah, yang antara yang terbaik Siti Khadijah perempuan terbaik zaman dia. Maryam perempuan terbaik zaman dia, zaman berbeza. Jadi dua-dua ni adalah perempuan terbaik. Lepas tu isteri Nabi nama Aisyah pun ada kelebihannya, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kelebihan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah bukan calon-calon orang. Maksudnya banyak perempuan-perempuan dalam dunia ni tuan-tuan, antara yang disebutkan sebagai perempuan yang terbaik, diberikan kemuliaan oleh Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya Aisyah orang yang terbaik. Aisyah pun ada kelebihannya. Dan lebih tak lebih Aisyah disebutkan oleh para ulama, kira Jibril pernah kirim salam lah Aisyah. Dan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah dapat salam daripada Jibril. Oh, kau hebat lah tu. Dan Jibril kirim salam. Kita ni tuan-tuan rahmati Allah, tak gaduh malaikat. Kalau ada orang main parking depan rumah 3 biji kereta, ni nampak ni istana ni. Tiba-tiba tuan-tuan rahmati Allah, dia keluar main cari, ada nama si fulan bin si fulan, dia kata saya, awak ada apa ni? Dah kami nak main bagi tahu, kata Sultan kirim salam. Allah terbang ke kita ni. Macam mana hebat tak hebat orang main cari di rumah ni? Maknanya kalau Sultan kirim salam, orang yang besar kirim salam, ni tanda hebat dan mulianya seseorang. Dan ni bukan Sultan, malaikat Jibril, ketua malaikat kirim salam, habis arah kemah Aisyah. Kita pun dan pernah juga kita dengar ada orang mai kita kata malaikat kirim salam, kawan-kawan kita mai, dan waktu kita sakit demam, kawan-kawan kita mai ziarah di rumah, lalu depa sampaikan salam daripada malaikat maut. Kawan-kawan kita kan, dan ni nak bang malaikat maut kirim salam, dia melawak. Kawan-kawan kita kan perangai baharan jadah kat lemak. Memang perangai nak melawak lebih kurang ni. Jadi tak kena tempat melawak dengan kita. Memang bagi kita ni nak bang ni, hang tengok demam teruk, malaikat maut kirim salam. Oh. Kalau malaikat maut mai habaq kat dia. Dia nak gempak kita lah tu. Melawak gasak kawan-kawan. Tuan-tuan rahmati Allah, Joha pernah melawak aku dengan bini dia. Dia orang sakit. Joha ni orang yang cerdik. Satu hari dia ditimpa sakit. Tuan-tuan, sampai isterinya yang cantik lawa, tak ada nak melawar, tak ada nak melarang sebab duk jaga ni. Dia sakit teruk. Sekali nak kena bagi mandi, sekali nak kena bagi mengirin, sekali nak kena bagi makan, sampai tak ada urus duk jaga Joha. Sampailah berlalu satu tempoh, tuan-tuan rahmati Allah, lama lah, sebulan 2 bulan Joha terlantak sakit teruk, sampai isteri dia jadi tak terurus. Joha sudah abang lah, kurus nak. Orang sakit ni bukannya nampak pun teruk lah, tak ada nak nampak lawa lah. Orang sakit, isteri dia duk sihat elok, jadi tak terurus, nampak isteri dia pun sakit lah. Nampak macam isteri dia pun demam lah. Padahal isteri dia sihat elok, bukan pasal tak sihat, tapi pasal tak sempat nak urus diri, sampai menampakkan isteri Joha ni seorang perempuan yang sakit. Jadi dia duduk jaga suami dia ni, isteri soleh jaga suami dia lama. Dan dirahmati Allah, sampai satu saat Joha minta kepada isteri dia, tolong pakaikan aku pakaian yang cantik, tolong kemaskan aku bagi nampak lawa, sikat rambut bagi elok, buh minyak, pakai baju lawa-lawa bagi nampak comel. Dan bini dia dengar menangis. Ni pelik dah ni. Selalunya orang nak mati ni dia minta pelik-pelik. Lepas tu kalau orang nak mati tu dah nampak dekat nak mati, minta pelik-pelik, bagi lah nak mati dah, nampak tak lama, umur 69. Dan dirahmati Allah, tengoklah pelik dia tambah, dia minta. Jadi kalau dia minta benda tu boleh kita tunai tak apa. Jadi dia kata, Tok Wan kita nak mati dah. Dia kata Tok Wan teringin makan KFC, pergi beli 2 ketuit pergi dia.
Lagi tak beli rugi. Pasal benda boleh makan, beli bilang. Tapi kalau kita Tok Wan teringin nak main swimming pool, mampu. Terus rugi jahanam pergi orang. Jadi hak tu tak boleh nak ikut sebab permintaan tu nampak pelik sangat. Jadi kalau takak nak makan ayam, pergi beli 2 keping. Sebab kalau tuan-tuan tak beli, hakim misai. Ramai mana dah orang misai. Misai dia. Seorang ibu, laki bini tua, tuan-tuan laki dia minta nak makan bubuk kacang. Tolong Ustaz nak makan bubuk kacang. Bini dia kata, abang kita tua dah, nak masak tak padan. Siapa nak makan, abang seorang je. Abang pergi beli pasal malam tu. Masaklah sikitnya nak makan. Pergi beli pasal malam, tak larang masak lah. Tua-tua mengidam makan ni. Dia beletak kat laki dia tu dah, suruh pergi beli pasal malam. Laki pun tak kata apa, dah teringin makan bubuk kacang, start motor, pergi pasal malam beli bubuk 2 bungkus. On the way nak balik tu dan trailer langgar. Orang main habang kat bini dia makcik, pakcik kena langgar, accident. Bergegah pergi tengok-tengok tu dah, mati dah tu laki dia. Nangis. Tengah-tengah menangis, nampak bubuk kacang laraga, lagi riau. Kalau aku buat bubuk ni, tak mati lagi aku. Duduk pakai boh. Kan menyesal dah. Buat dah boh ni. Nangis dia, sedih kerana tak memenuhi permintaan terakhir arwah suami dia. Dan lalu panggillah orang masjid, orang surau pakat buat tahlil. Dan 3 malam buat tahlil kan, 3 malam bubuk kacang. Pai cirik tu imam. Tu imam cirik, tu bila sikit perut. Mau tak cirik 3 hari buang kacang. Orang mana awak dadak datang main kan awak? Dah dia teringat kat arwah laki. Dah laki tu mati baru nak buat. Lepas tu tunaikan permintaan. Jadi Joha minta kat laki bini dia, tolong pakaikan abang cantik-cantik. Isikat rambut bagi lawa. Pakai baju lawa-lawa. Dia dengar dengan tu nangis dah. Nak mati dah laki pun. Buat. Dan dia bagi pakai comel-comel. Sikat rambut bagi nampak macam sihat. Sebab laki bini dia pakaikan cantik-cantik. Dan sampai bini dia tak ada nak melawar, bagi lawa kat laki dia. Bini dia dah teruk dah. Dengan pakaian macam mana, rambut macam mana, tak ada nak make up dan sebagainya. Huduh terus bini dia. Duk jaga dia. Dan hari tu dan dia cantik. Comel tu. Dan dia rahmati Allah. Lepas pada tu bini dia tanya abang, nak tanya sikit boleh tak? Kenapa yang abang suruh saya bagi abang pakai lawa-lawa ni? Cantik-cantik ni kenapa? Kata Juha, aku duk takut malaikat mai. Duk rasa nak mati dah. Jadi aku minta kamu make up aku lawa-lawa, sebab bila malaikat mai dia akan cari hak tak elok. Hang nampak teruk dah. Maka aku harap dia ambil hang, tak ambil aku serak elok, sihat. Kok tu pula dah ingat malaikat bodoh macam dia. Ingat malaikat silap orang main-main nak ambil utu tak. Cuma dia buat melawak dengan bini dia tuan, biar dia nampak lawa, bini dia nampak teruk. Jadi malaikat mai nampak, oh dia ni sakit kot, cabut. Ingat malaikat mai dulu tu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kawan-kawan kita main melawak, kata malaikat mau kirim salam. Oh. Sebab dia kawan malaikat. Jadi tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu taala anha, hebat tak hebat? Jibril kirim salam. Tak ada arah nah. Kemah ni. Baik, mulianya Aisyah tuan-tuan, mulia lagi Siti Khadijah. Kerana bukan sekadar Jibril, tapi Allah kirim salam pada Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Batu Siti Khadijah ni mulia. Jadi antara Khadijah dengan Aisyah, tuan-tuan dirahmati Allah, Khadijah lebih dimuliakan kerana dia mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ulama. Cuma kalau nak dibandingkan antara Aisyah, antara Khadijah, Siti Maryam dengan Fatimah. Siti Maryam yang akan jadi isteri Nabi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Manakala Khadijah yang jadi isteri Nabi di dunia. Fatimah anak Nabi. Ini tiga-tiga yang perempuan terbaik ni. Jadi antara tiga ni siapa yang paling mulia? Maka kata ulama antara tiga ni yang paling terbaik adalah Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana dalam diri Fatimah ada darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia lagi mulia. Ini antara perempuan-perempuan yang ada dalam dunia ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan semua perempuan-perempuan disebutkan tadi ni, Asiyah, Maryam, Fatimah, Khadijah. Tuan-tuan dirahmati Allah, depa ni siapa dia? Macam mana depa boleh jadi hebat? Tuan-tuan, kerana kata ulama, mereka ni diberikan kehebatan kerana mereka ni ada kaitan dengan para anbiya. Semua ni ada kaitan dengan Nabi. Semua.
Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kenapa disebutkan mereka ni mulia? Kerana antaranya Siti Asiyah binti Fir'aun ada kaitan dengan Nabi? Ada. Asiyah, Maryam, Khadijah, Fatimah. Kenapa dimuliakan Allah? Kerana empat-empat ni terlibat dengan menjaga para anbiya. Asiyah, dia yang menjaga Nabi Allah Musa alaihissalam. Asiyah, dia jaga Nabi Musa. Dia muliakan Allah Subhanahu wa taala. Manakala Siti Maryam alaihissalam, tuan-tuan, dia jaga siapa? Dia menjaga Nabi Isa. Siti Maryam ini ada kaitan dengan Nabi Isa. Siti Khadijah, walaupun dia tak lahirkan, dia tak menjaga Nabi kita Muhammad SAW, tapi dia orang yang berkhidmat dengan Nabi. Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sebab tu katanya disebutkan, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Khadijah dia berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 tahun sebelum Nabi dilantik jadi Rasul. Umur Nabi 25 tahun dia kahwin dengan Nabi. Tuan-tuan, maksudnya dekat 15 tahun khidmat dengan Nabi SAW. Daripada sebelum lantik 15 tahun, kemudian tambah lagi 10 tahun selepas dilantik. Maksudnya daripada umur Nabi 25 sampai umur Nabi 50. 25 tahun ni tuan-tuan, dia jaga Nabi kita Muhammad, berkhidmat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Siti Khadijah, orang yang terbaik. Jadi kalau Siti Asiyah dia menjaga Nabi Musa, kalau Siti Maryam dia menjaga pada waktu kecil Nabi Allah Isa alaihi salam, maka Siti Khadijah walaupun tak jaga pada kecil, tapi dia khidmat 25 tahun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Siti Khadijah. Lepas tu kalau baca sirah Nabi kita Muhammad SAW, tuan-tuan, Siti Khadijah waktu kahwin dengan Nabi, Nabi tak kahwin dah dengan orang lain. Kenapa? Perfect. Cukup dah. Allah tak turunkan wahyu Muhammad nikah dengan orang lain. Tak payah. Kerana Khadijah cukup dah. Memenuhi segala kehendak Nabi kita Muhammad SAW. Cukup. Tuan-tuan bayang, kata ulama, dekat-dekat umur Nabi nak dilantik jadi Rasul, dekat-dekat umur Nabi 40, tuan-tuan, Nabi berulang alik naik ke Gua Hira, beruzlah. Ni ibadah yang Nabi buat dekat-dekat nak dilantik jadi Rasul. Iaitu dekat 36, 37, 38, 39, begitulah umur Nabi area tu. Nabi naik ke Gua Hira beruzlah. Kadang naik 10 hari, kadang dekat-dekat sebulan. Itulah Nabi akan buat dekat-dekat nak jadi Rasul. Naik gua. Nabi pilih Gua Hira kenapa? Kerana antara yang disebutkan oleh ulama, kerana Gua Hira berbetulan dengan Kaabah. Betul-betul Kaabah. Lepas tu Nabi pilih Gua Hira. Dan Nabi buat ibadat dalam gua di duran. Ulama catat 3 jenis ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Nabi berada dalam gua. Yang pertama, Nabi beruzlah. Beruzlah tu ibadat, mengasingkan diri pada orang. Kemudian Nabi ta'abbud, mengabdikan diri pada Allah. Ada kata Nabi guna cara Nabi Ibrahim alaihissalam, sembahyang 2 rakaat kan, berzikir kepada Allah, kemudian berfikir. Ini semua ibadat yang Nabi buat. Yang ketiga, kata ulama, Nabi beribadat dalam Gua Hira dengan memandang Kaabah. 3 ni hak Nabi buat waktu duduk dalam gua. Hak Nabi duduk ulurlah naik gua tu. Apa Nabi buat dalam tu? Renyah saja macam kita. Kita naik gunung Jerai renyah, bukan buat apa. Nabi naik gua bukan duduk saya, beribadat kepada Allah, tumpukan ibadat kepada Allah. Jadi antara hak Nabi buat disebutkan ulama memandang Kaabah. Jadi memandang Kaabah juga daripada ibadah. Lihat Kaabah. Lepas tu tuan beli frame buh di rumah, tengok Kaabah. Tengok, boleh pahala. Apa-apa yang kita pandang tuan-tuan, kalau boleh mengingatkan kita kepada Allah, insya-Allah boleh pahala. Pandang ni. Kalau pandang untuk tunggu wali ulama, mendatangkan insaf, mendatangkan semangat untuk beribadat, tuan-tuan lihat wajah ulama, insya-Allah boleh pahala. Itu antara yang disebutkan dapat pahala. Pandang siapa? Pandang Kaabah. Kemudian yang kedua, pandang Quran. Kalau tengok Quran, kamu baca Quran, tengok saja mendapat pahala. Dan tengok Quran ada di depan kita, adalah kereta kita nak buat jahat. Jadi memandang Quran tadi ingatkan kita kepada Allah, insya-Allah memandang tadi boleh pahala. Cuma bukan suruh pandang saja. Nak abang, kalau pandang pun boleh pahala, apatah lagi kamu ambil pegang, kamu ambil baca, kamu ambil beramai, lagi banyak pahala. Nak galakkan, tengok pun boleh pahala dah Quran. Lagi memandang wajah ibu ayah, tengok muka mak bapak boleh pahala.
Tapi kena tengok dengan wajah kasih sayang lah. Jangan tengok dengan geram. Dia tengok muka mak habis dia geram. Tak boleh. Dia tengok wajah ayah dia sebab nak balas harta. Tak boleh. Ni semua mendatangkan dosa. Pandang wajah mak dan ayah dengan mengharapkan, dengan penuh kecintaan dan kasih sayang kepada mak bapak. Balik tengok. Siapa-siapa yang masih ada mak, yang masih ada ayah, balik. Dah boleh rentah negeri kan? Ada orang yang boleh rentah negeri Langkawi, boleh rentah negeri Cameron Highland, boleh rentah negeri Terengganu, rata tempat bi. Mak tak balik pun. Koklah boleh rentah negeri, tambah sekali yang saya nak buat balik tengok mak. Oh betul ni. Balik ziarah ni. Pandang wajah ni. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara salah dosa yang kita buat yang Allah akan bayar cash, dunia pun bayar, akhirat pun bayar, buat lebih kurang kat mak bapak. Na'udzubillah. Kalau berzina, kamu minum arak, kamu berjudi, kamu mencuri, boleh jadi dunia terlepas, boleh jadi. Ada orang berzina, dunia tak kena, terlepas, boleh jadi. Akhirat ada. Kalau Allah tak bayar dunia, akhirat Allah bayar. Takkan terlepas akhirat. Dunia boleh jadi terlepas. Ada orang mencuri, tak gantui pun, tak kena tangkap pun, dunia terlepas, akhirat jaga. Berjudi dan buat lebih kurang, buat maksiat, minum arak dan sebagainya, boleh jadi dunia terlepas, tapi akhirat masih ada, hari pembalasan. Maksudnya apa tuan? Maksiat-maksiat lain kalau buat, boleh jadi Allah tutup dunia, tapi akhirat Allah bayar lain, kena balas lain. Tapi dosa yang kita buat kepada ibu dan ayah, dosa yang kamu buat kepada mak dan bapak, Allah tak tunggu akhirat lah, dunia dia bayar dah. Na'udzubillah. Jaga. Mana-mana ada mak, mana-mana ada ayah, balik ziarah tengok muka dia. Balik tengok muka mak. Sementara ada. Esok tak ada, tak boleh tengok dah. Dan tengok gambar tak jadi, gambar boleh tengok. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sementara ada balik tengok wajah dia, pandang wajah dia. Gembirakan hati dia, tumpang doa dah. Bukan lama pun nak duduk kita, tak lama. Dan tiap-tiap hari ada saja orang kehilangan mak ni. Hari ni bekas PM Malaysia, Datuk Seri Najib kehilangan ibundanya. Hari dia hilang dah mak. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita masih ada mak, guna peluang tu. Balik pandang wajah ibu, kerana memandang wajah ibu dan ayah mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala. Kerana lihat wajah mereka tuan-tuan menyebabkan kita rasa nak buat baik. Lepas tu kalau nak buat jahat, orang suruh tengok muka mak ayah, kesian kat depa lagi ni. Nak buat apa-apa fikir mak ayah ada lagi kan. Kerana mak bapak ni tuan-tuan, depa ni akan buat apa saja. Ada orang pernah test. Tuan-tuan, dia gempak dia punya kenalan, isteri dia, kawan-kawan dia, orang ke tempat kerja dia, adik-beradik dia, mak dia. Dia test mak ni. Dia hantar mesej WhatsApp kat semua, dia kata saya nak kena operate emergency, kena guna 20,000. Boleh tak bantu? Mula hantar kat bini. Bini kata abang buat banyak lah, 20,000 tak ada insurans, tak boleh cover. Macam nak bagi tapi banyak lagi bunyi. Tanya claim insurans boleh tak, buat gundu boleh tak, try kod nombor pula. Bagi cadangan lain. Ini. Tanya kat abang, kakak dia boleh tak bagi? Adalah bagi 500 bank in. Abang nak bagi banyak dah, dari 500 bank in 500. Dekat 500 abang dia tolong. Tanya kawan tempat aja, kawan tempat aja kata, minta maaf aku pun sesak ni. Tanya kawan-kawan baik, hak paling rapat dengan dia, pun bagi dekat 200-300 yang dekat boleh mampu tolong. Tuan-tuan, tanya-tanya mak dia, mak saya nak kena operate, kena 20,000. Mak dia kata, saya pergi petang, mak buh. Mak nak ambil duit mana? Tak apalah, mak pergi gadai mah. Mak akan pergi minta hutang kat kawan-kawan ke, adik-beradik ke sebagainya. Janji kamu dapat 20,000. Saya pergi mak petang, mak buh. Tuan-tuan, mak tengok. Orang ni cari alasan dulu kot lain. Mak tu cakap banyak dah, habak berapa? Dia akan usaha cari bagi dapat. Tu mak kita luar biasa. Jaga bila pandang wajah mak dapat pahala. Jadi salah satu yang kita sebut tadi tuan-tuan, memandang Kaabah. Nabi duduk dalam gua, Nabi memandang Kaabah. Tuan-tuan dirahmati Allah, nak sebut ni kemuliaan Khadijah. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, Jibril turun berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi jadi ketak, takut Nabi. Lalu Nabi turun jumpa dengan Siti Khadijah, isteri dia. Dan balik turun jumpa dengan Siti Khadijah, apa Nabi sebut? Laqad khashitu ala nafsi. Saya bimbang dengan diri saya, takut. Ulama kata ada 12 pandangan takut. Apa maksud takut? Nabi kata aku takut ni atas diriku ni. Kata ulama dekat ada lebih kurang 12 pandangan. Apa maksud takut? Ada kata Nabi takut itu adalah sihir. Ada pandangan ulama sebut yang Nabi takut tadi, takut tu hanya khayalan, halusinasi.
Yang maksud Nabi takut tadi ni, takut bimbang kaum Nabi akan serang Nabi, bunuh Nabi. Ada juga kata pandangan maksud Nabi takut nak berpisah dengan Mekah lepas jadi Rasul, maka kena keluar dari Mekah. Takut macam-macam takut. Dan Nabi sebut laqad khashitu ala nafsi, mengadu kepada Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Tuan-tuan, nak abang Siti Khadijah walaupun dia tak bela Nabi pada kecil sebagaimana Asyah bela Musa, sebagaimana Maryam membela Isa, Siti Khadijah khidmat kat Nabi kita Muhammad 25 tahun. Dan waktu Nabi berhadapan dengan situasi yang sangat gemetar, Jibril turunkan wahyu pada Nabi kita Muhammad SAW dalam Nabi jadi ketak, menggigil ketakutan. Tuan-tuan, orang yang tenangkan Nabi Khadijah. Batu Khadijah ni mulia. Walaupun dia tak jaga Nabi waktu kecil, tapi dia khidmat kat Nabi. Dia yang tenangkan Nabi waktu itu. Sabar. Ni mengharapkan ini adalah berita gembira. Jangan takut. Mengharapkan ni berita gembira bahawa kamu akan dilantik jadi Rasul. Sangat harap dah. Kamu orang baik, kamu menyambung silaturahim, kamu memberikan kemaafan, kamu bantu orang, kabulkan segala hajat orang. Semua kebaikan kamu buat, mustahil kamu akan dapat benda tak elok. Dia tenangkan Nabi. Ni Siti Khadijah, isteri solehah. Tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sebut pada hadis, kata Nabi, dunia ni ad-dunya mata'. Dunia ni perhiasan. Wa khairul mata' al-mar'atu solihah. Dan sebaik-baik perhiasan wanita solehah. Dunia ni perhiasan, benda tempat main. Dunia ni permainan, perhiasan. Sebaik-baik perhiasan perempuan solehah. Perempuan saja pun perhiasan lah. Malam ni tak nak semangat abang lelaki saja. Perempuan ada tak? Tuan-tuan, kalau pergi tengok lelaki saja, tengok hak ni ada misai, anu dah janggut, hak ni muka lelaki saja jam. Jadi serabut. Ada perempuan menghiasi tempat tersebut. Rumah kita kena ada perempuan, kena ada mak, kena ada isteri. Kena ada. Depa tak ada tu dan jam, hilang seri. Tuan-tuan tak percaya, hantar bini kita pi honeymoon pula dah. Kalau honeymoon kan kita sekali pi, hantar dia seorang je. Bagi dia cuti sat Langkawi ke kepada Thailand, pi 2 minggu. 2 hari terbalik dah kepala duk wah, kaki duk atas di rumah. Pening. Lagi anak seorang buat pergi pecah nu anak kan mampu. Pak dia bukan buat apa nah, buat dengan mati tu lah. Lepas mau buat. Pak bukan kalut mak. Tak apa pecah pak beli lain. Kan dia kalut mak, buka petik buka pelan-pelan, jangan hempuk kuat. Jangan pergi terbalik petik Dia bukan nak tengok mampu happy buatlah pun. Lingkup rumah. Baju basuh tak mana, masak tak mana. Kalau beli bungkus tak lagu tu ya. Bukan dia nak kemas dah. Pasal ada mak, ada isteri, ada perempuan di rumah, hias rumah. Dan kalau kita saja duduk rumah, tak hias. Dan nak beli bunga buah tempel dinding, tak ada pasal. Dan nak beli langsir, nak buah paper ya. Orang lagi. Tapi kerana ada perempuan, beli tirai. Bubuh kain cantik-cantik, buah permairani. Comel. Kerana ada perempuan. Dan kalau perempuan biasa pun dah disebutkan sebagai perhiasan. Perempuan saja pun perhiasan lah, comel lah. Tapi sebaik-baik perhiasan adalah perempuan solehah. Jadi nak tengok sebaik-baik perhiasan ataupun tidak, perempuan ni solehah. Solehah yang terbaik. Dan nak tahu solehah ataupun tidak macam mana? Disebutkan al-mar'atu solehah idza nazarta ilaiha saratka atau kama qala. Nak tahu perempuan tu solehah ataupun tidak, saat kamu memandang wajahnya menyebabkan kamu gembira, seronok, kamu jadi happy, tenang. Itu isteri solehah. Tuan-tuan, Nabi dalam keadaan menggigil ketakutan, Nabi dalam keadaan takut. Nabi balik, maka Siti Khadijah yang menenangkan Nabi. Nabi jumpa Khadijah, Nabi jadi tenang. Nabi boleh luahkan perasaan. Tu tanda Khadijah isteri solehah, kerana bila tengok dia tenang. Jadi rasa lega, ada tempat berpaut. Ni isteri solehah. Dah tengok filem orang buat gamak macam mana. Tengah duk bergaduh teruk ni, dah lembek dah, teruk dah. Dah ada bini dia main, kuat balik. Tu dana solehah tu, muhung gambar. Tapi nak bagi tahu bila main bini dia, jadi tenang, jadi semangat, jadi kuat lain. Dan nak tahu bini kita soleh ke tak, balik tengok. Dan bagi saya balik dalam pukul 9 sampai rumah. Dan panggil bini mai tak? Nak tengok muka abang 2 minit. Lepas 2 minit berbuih mulut pagi.
Kita kena cek balik sebab apa. Kena stroke kan. Tadi seorang dia pun duduk hospital lah, ICU. Angin ahmar. Awak memandang wajah bini dia tengah jam. Tak berhenti. Pergi terus. Dan balik cek kenapa ini macam tu. Jadi kalau bini kita tengok wajahnya menenangkan jiwa, alhamdulillah. Banyak ketengah serabut bini mai, berasa semangat. Tu tanda solehah. Tapi kalau dia ada dengan kita jadi serabut. Tengok wajah jadi pening. Idea duk mai, tengok dia hilang. Pergi. Ni semua nak kena perbetul balik. Sebab tu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ada ibu-ibu sekalian, pastikan kita ni menenangkan suami. Kita menenangkan. Maksudnya pakai bagi nampak cantik, bagi nampak lawa duduk dalam rumah, baru tenang tengok. Ni bibir atas merah, bawah biru macam babun. Tak pening tengok. Nak tenang jelas mana ni. Bukan suruh make up pakai gincu macam tu. Pakai bagi lawa sudah. Pakai comel-comel sudah. Jangan pakai baju. Ni pakai baju Langkawi. Tuan-tuan pakai baju Langkawi. Hak beli t-shirt ada gambar burung lang. Lepas tu tulis Langkawi. T-shirt tu 15 tahun dah duduk lang pakai tu. Seminggu 3 hari mesti pakai. Hari Jumaat dia akan pakai. Hari Isnin pakai. Rabu pula pakai. Baju ni seminggu sekali pakai Jumaat. Baju ni kerap pakai. Dia seronok pakai. Sampai burung lang terbang lah. Tak ada lah. Tulisan Langkawi tu. Lang tinggal kawi je. Lang tak ada. Lusuh. Hak tu je pakai. Perlu nak tenang lagu mana tengok macam ni. Biar dia memandang wajah suaminya memandang, menenangkan. Tengok jadi tenang, jadi gembira, jadi happy, jadi seronok. Ni tanda isteri soleh. Dan tanda ni tuan-tuan ada pada isteri Nabi namanya Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kalau dia tak menjaga Nabi sebagaimana Asyah dan Maryam, dia khidmat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Sebab tu dia antara yang terbaik. Kemudian siapa dia lagi? Fatimah. Dan Fatimah walaupun dia bukan jaga Nabi, dia anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diberikan kelebihan khusus kepada Fatimah kerana dia satu-satunya anak Nabi yang wafat yang setelah Nabi wafat. Nah, yang hidup sampai Nabi wafat. Lepas Nabi wafat baru dia wafat. Anak-anak Nabi hading semua mati dulu pada Nabi. Berat ujian Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan, ujian apa yang lebih berat berbanding anak mati dulu pada pak? Tak tahu nak harap. Hari ni kita baca berita tuan-tuan online. Kemarin berlaku aksiden di Ipoh. Saya balik daripada Kuala Lumpur, selisih dengan aksiden. Baru berkeluar mayat. Hari ni baca berita baru tak buncang. Tuan-tuan dirahmati Allah, seorang ibu bawa anak dia 3 orang. Aksiden berlanggar dengan trailer, 3 anak dia mati. 7 tahun, 5 tahun, setahun. Tuan-tuan duk fikir kalau aku duduk tempat tu nak duduk dalam mana ni? Tuan-tuan kalau kita duduk tempat ayah ni, nak duduk dalam mana ni? 3 hilang. Oi. Tak boleh pergi. Duk baca komen orang yang pernah kehilangan pakat duk komen. Saya pun pernah hilang anak 10 tahun dulu. Rasa macam baru semalam. Duk teringat bela. Dia kata. Padahal 10 tahun dah anak dia mati. Duk teringat anak dia panggil dia, duk teringat anak dia menangis. Oh, jam. Ingat tu mampu dah. Dan kalau kena kat kita habis, tak ada hidup, boleh gila. Berat ujian. Ni 3 hilang. Allah. Baru 7 tahun, baru 5 tahun, baru setahun. Baru duk membesar. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ujian berat. Dan Nabi kehilangan anak dia 6 orang. 6 mati. Seorang je hidup sampai waktu sampai Nabi wafat. Siapa dia? Siti Fatimah, satu-satunya anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup sampailah ketika hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hidup sampailah Nabi wafat. Siti Fatimah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi nak abang ni antara perempuan-perempuan terbaik yang ada dalam dunia. Tak ramai perempuan-perempuan ni. Jadi antara yang kita sebut pada malam ni adalah ibu kepada Nabi Allah Isa, iaitu Siti Maryam alaihissalam. Dan Siti Maryam akan menjadi isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam syurga kelak, insya-Allah. Baik. Baginda dilahirkan di Baitul Lahm yang terletak di Palestin, dan ibu baginda iaitu Maryam berasal daripada perkataan Ibriyah yang bermaksud perempuan yang rajin beribadah. Maryam maksudnya dalam bahasa Ibrani ataupun Ibriyah, maksudnya perempuan yang rajin ibadat. Maryam.
Sebab tu dalam ayat Quran ada satu perkataan yang Allah sebut dalam Quran, ya ukhta Harun. Allah gelarkan Siti Maryam dengan sebutan ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan kepada Harun. Ada satu ayat Quran. Ada seorang sahabat, dia berjalan ke satu kampung, tiba-tiba ada orang Kristian, orang Nasara tanya kepada sahabat ni, wahai lelaki, bukankah dalam Quran, kitab Quran dalam Islam, dalam agama kamu, bukankah ada satu ayat yang disebut ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan kepada Harun, dan perempuan tadi rujuknya kepada Maryam? Oh, lelaki ni sahabat Nabi kita ada betul, memang ada ayat Quran. Dan orang Kristian ni, Nasara ni, dia bagi soalan cepu mah. Mula dia tanya lu, ada ayat Quran yang sebut ya ukhta Harun? Sama kita ada. Ya ukhta Harun ni Maryam, tuju kepada Maryam, tapi dia guna ayat wahai saudara perempuan kepada Harun. Laki sahabat ni kata ada, ayat tu ada. Dan Nasara ni bagi soalan cepu mah tu. Kalau ada ayat Quran macam tu, macam mana ni? Harun zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun dengan Nabi Musa ni dua orang sezaman. Beza antara Harun dan Musa dengan Isa berkurun beratus tahun. Nabi Musa dengan Nabi Harun 400-500 tahun dulu. Isa baru mai. Isa anak Maryam. Jadi takkan Maryam mak kepada Isa jadi adik kepada Harun. Jauh 400 tahun. Tuan-tuan dirahmati Allah, takkan abang awak 400 adik baru beranak. Mustahil ni. Tuan-tuan sahabat ni dengar garu kepala betul juga, tak boleh nak jawab. Balik dia tanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Rasulullah, ada orang tanya sekian-sekian nak jawab pun nak. Tuan-tuan Nabi kata apa? Awak tak beritahu kat dia. Bukankah orang Arab ni suka namakan anak dengan nama-nama Nabi dulu? Awak Harun seorang tu ya? Seolah-olah macam tu nak jawapan Nabi. Harun ramai lagi kan? Bukan sah nama Harun, Nabi Harun. Ada orang-orang Arab ni suka namakan anak mereka dengan nama Nabi dulu. Tu jawapan yang Nabi bagi. Jadi ulama bincang, tuan-tuan boleh jadi, tuan-tuan kalau beza dekat 70 tahun, 100 tahun boleh terima akal. Kalau beza dalam 50 tahun boleh terima. Sebab saya pernah jumpa. Saya pergi rumah kawan saya, tuan-tuan, ketuk-ketuk pintu ada budak keluar. Dalam 4-5 tahun budak umur ni. Saya panggil pak cik ah keluar. Rumah kawan. Kawan saya pun keluar. Tuan-tuan keluar, saya tanya siapa budak. Dia kata Pak Su ni. Pak Su kau pernah kemetok dulu. Rupanya adik mak ni, anak Tok Wan ni. Tok Wan dia menikah dengan seorang perempuan baru. Tok Wan dia umur 70, nikah dengan seorang perempuan umur 40, boleh anak seorang. Mak dia umur 60, dapat adik umur 5 tahun. Beza 55 tahun Pak Su ni. Sepatutnya Pak Su bela anak nakan bela Pak Su. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, terkejut kita dengar ada. Takat 50 tahun boleh terima. Tapi kalau 400-500 tahun, pelik ni. Tuan-tuan ulama bahas, apa maksud ya ukhta Harun? Wahai saudara perempuan kepada Harun. Yang pertama, kalau tak salah tuan-tuan, yang pertama kata ulama, maksud ya ukhta Harun ni, wahai saudara perempuan kepada Harun, maksudnya Siti Maryam ada saudara nama Harun yang diambil sempena nama Nabi Harun. Satu. Maksudnya Harun, memang abang dia nama Harun, tapi bukan Nabi Harun, nama dia sama. Yang kedua kata memang adik Nabi Harun sungguh. Pendapat ni ditolak kata ulama kerana jauh sangat, tak masuk akal. Yang ketiga, apa maksud ya ukhta Harun? Maksudnya Siti Maryam ni perangai sama macam Nabi Harun alaihi salam, iaitu rajin buat ibadat. Jadi Nabi Harun orang yang sangat kuat ibadatnya kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Begitu juga perangai Siti Maryam. Maka bila perangai lebih kurang, orang panggil adik-beradik. Waktu Allah sebut dalam Quran, orang yang suka membazir ni adalah adik-beradik syaitan. Awak pernakan dia iblis kan? Yang kata adik-beradik setan ni. Tak, perangai bazir ni setan suka bazir. Kalau kamu suka bazir, kamu perangai macam syaitan. Jadi kalau perangai lebih kurang disebut adik-beradik. Itulah perangai macam setan, perangai macam lembu. Kenapa buh-buh begitu? Kerana semua ni nak beritahu perangai lebih kurang. Jadi ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan kepada Harun, maksudnya Siti Maryam perempuan yang rajin buat ibadat,
sebagaimana Nabi Allah Harun alaihi salam. Jadi pendapat tu boleh dipegang. Jadi sama ada dia ada abang nama Harun ataupun perangai dia macam Nabi Harun. Dua pendapat ni. Jadi disebutkan Maryam ni maksudnya apa? Maryam dalam bahasa Ibraniyah, dalam bahasa Ibriyah maksudnya perempuan yang rajin beribadat. Kena. Sebab tu Allah sebut dia ukhta Harun, saudara perempuan kepada Harun. Maksudnya perangainya rajin beribadat macam Nabi Allah Harun alaihi salam. Tuan-tuan dirahmati Allah, dan kisah Siti Maryam ni kita dah sebut dalam kisah Nabi Allah Zakaria dulu ni, bila Siti Maryam kehilangan bapa yang bernama Imran. Maryam anak kepada Imran. Imran meninggal dunia, tinggal mak dia. Mak dia nazar nak jadikan dia seorang rahib ataupun pendeta di Baitul Maqdis. Tiba-tiba ibunya pula meninggal dunia, maka yang jaga Siti Maryam adalah Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Jadi Nabi Zakaria jaga sungguh Siti Maryam, jaga daripada mendidik Siti Maryam dengan penuh kesucian, jaga maruah Siti Maryam, dan didik Siti Maryam supaya sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Allah Zakaria alaihi salam yang bertanggungjawab ambil nasihat Siti Maryam, didik Siti Maryam dengan penuh pendidikan yang sempurna. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tak sempat kita nak sebut panjang lebar berkaitan dengan kisah Nabi Allah Isa alaihi salam. Cuma kesimpulan yang boleh kita sebut pada malam ni, Nabi Isa alaihi salam adalah anak kepada Siti Maryam yang gelarannya disebut sebagai Al-Masih, dan Nabi Isa adalah seorang anak yang lahir tanpa ayah, dan ibunya adalah seorang perempuan yang terbaik pada zaman tersebut, dan ibu Nabi Isa akan jadi isteri pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam syurga kelak. Itu antara yang boleh kita sebut pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Ada masa lapang berpanjang, kita bertemu lagi pada masa akan datang untuk kita habiskan kisah Nabi Allah Isa alaihi salam, dan seterusnya kita tamatkan dengan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada malam ni. Ada masa lapang berpanjang, kita bertemu lagi pada masa akan datang. Dan tuan-tuan berdoalah kepada Allah, semoga Allah jadikan tahun yang kita lalui pada tahun ni, kalau ada kesalahan dosa yang kita lakukan, minta supaya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada amal yang kita buat soleh lakukan pada sepanjang tahun ni, minta supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ujian yang kita hadapi pada tahun ni, ujian yang berat dengan COVID-nya, dengan ekonominya, dengan ada orang hilang pekerjaan, ada orang runtuh rumah tangga, macam-macam ujian yang diberikan pada tahun 2020. Dan doalah semoga 2021 penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat, penuh dengan keamanan, dan buah yang sangat manis yang kita akan dapat setelah kita lalui penuh dengan cabaran. Walaupun Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, mereka buat kajian, katanya 2021 adalah tahun malapetaka. Dia buat ujian, kajian. Jadi katanya 2021 nak main ni, tahun malapetaka. Bulat dah. Lepas tu kita nak buat apa? Nak kalut dengan, nak lari pergi bulan dengan? Tak payah. Doa, minta doa banyak-banyak pada Allah supaya Allah berikan yang terbaik, supaya Allah jadikan tahun 2021 adalah tahun yang kita akan dapat nikmat yang banyak setelah kita harungi ujian demi ujian pada tahun ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati, panjangkan umur kita semua di dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.